Assalamualaikum. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel saya, Alim Mahmud Channel. Apa khabar anda semua? Saya doakan kepada anda yang menonton video saya ini sihat selalu, dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segalanya. Terima kasih kerana menonton video-video saya dan subscribe channel saya. Terima kasih. Video kali ini juga berkenaan dan berkaitan dengan video-video saya yang terdahulu, iaitu merupakan sambungan dan perkongsian mengenai GERD. GERD ni satu penyakit yang lumrah lah, yang macam global. Antara 10 orang yang saya jumpa, 7 atau 8 orang tu adalah pengidap GERD. Komen-komen, pertanyaan dan feedback membuat saya meneruskan bercerita mengenai GERD ini. Apa yang saya ceritakan dan ingin kongsikan ini adalah berasaskan pengalaman saya sebagai pengidap GERD dan apa yang saya amalkan dan praktikkan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan bukan saya buat video ni bukan sebagai pakar GERD. Saya bukan pakar GERD atau pakar kesihatan. Sebab banyak soalan bertanyakan mengenai GERD dan ada yang di luar bidang saya. Dan saya takut jawapan saya tu nanti disalah artikan atau disalah gunakan atau akan menyalahkan saya nanti. Saya tak nak. Ini perkongsian saya yang ada yang pernah saya hidapi satu ketika dulu. Saya rasa perkongsian ini saya rasakan perlu dan saya rasa bertanggungjawab ingin membantu pengidap-pengidap GERD di luar sana. Untuk ubat-ubat dan suplemen, saya suruhkan anda rujuklah kepada pakar atau doktor menjadi ubat-ubat dan suplemen yang lain. Sebelum saya lanjutkan video ini, mohon subscribe ya, macam seperti biasa, like, komen dan share agar kawan-kawan di luar sana pun dapat manfaat dengan video saya ini dan kita sama-sama dapat pahala, insya-Allah. Okey. GERD ini sebenarnya adalah apabila asid perut naik ke saluran makan kita, iaitu esophagus. Tanda-tanda kita kena rasa pedih hulu hati, heartburn, rasa panas daya dan loya, rasa nak muntah. Okey. Secara lumrahnya, simptom dan gejala yang lain kita akan alami ialah seperti di atas tadi, pedih hulu hati, sesak nafas, rasa panas di dada, rasa tercekik, susah nak menelan, hati berdebar-debar yang amat berdebar lah. Perut rasa penuh dengan angin kembung, walaupun kita dah makan sebenarnya, tapi masih lagi ada angin, ada penuh dengan angin di dalam perut kita. Batuk yang berpanjangan, maksudnya lama, bukan sehari dua atau seminggu atau bulan, tapi bertahun, dan dia akan menyerang, tiba-tiba dia akan menyerang. Dan batuk ni dia kalau menyerang atau mendatang, dia tak mengenal waktu dan tempat. Penghidupan harian kita rasanya akan terganggu. Bayangkan semasa kita bekerja ataupun dalam mesyuarat ataupun masa kita bersolat jemaah, batuk tiba-tiba datang tanpa diundang. Apa akan kita rasa? Huru hara kita rasakan untuk mengelak, menahan begitu lama dan sebagainya, dan kita rasa terseksa. Ianya bukan seperti batuk biasa. Kalau batuk biasa kita dehem 2-3 kali batuk dah rasa dah lega dah, okey. Tapi yang ni
Tak boleh. Okey. Okey. Satu lagi, tekak masam ni dan rasa sakit di dada. Macam kita rasa macam kita sakit jantung, sebab asid perut dah naik dan masuk ke tekak kita, membuat kita tak selesa. Mood kita hilang, keceriaan kita tiba-tiba hilang, dan tekak kita pun rasa pedih. Okey. Satu lagi, berdebar-debar. Satu lagi, itu adalah tanda GERD. Okey. Kita akan merasa palpitation, iaitu rasa berdebar-debar yang kencang dan kerap sendawa. Tapi tak rasa pedih perut, atau tak rasa perut berangin, atau heartburn. Kalau kita pergi klinik akan bagi kita ubat gastrik. Ubat gastrik untuk melegakan perut saja, melegakan perut yang berangin dan menghilangkan sendawa yang banyak. Itu pengalaman saya sebenarnya. Okey. Sesak nafas. Kita akan mengalami sesak nafas dan rasa tercekik, macam ada sesuatu atau benda di kerongkong kita. Faktor penyebab dia ialah satu, emosi kita, anxiety, perasaan takut bermacam-macam bermain di kepala kita. Okey. Stres juga mainkan peran paling utama, sama ada kerana banyak kerja, masalah keluarga, masalah kawan-kawan, masalah peribadi. Masalah peribadi ni banyak, ya. Masalah kewangan, masalah ialah peribadi. Okey. Satu lagi, trauma. Kita teringat masa-masa kesukaran kita suatu ketika dahulu, menghantui dalam pemikiran kita. Kita sentiasa ingat benda-benda dulu. Jadi kita rasa okey, membuatkan kita rasa mendendam, rasa sakit hati, rasa marah, macam tak hilang. Macam kita simpan benda-benda, macam kita sayang kemarahan, kedendaman, sakit hati, marah tu kita sayang nak buang, nak hilangkan benda tu. Jadi itu yang menyebabkannya sesak nafas. Okey. Kesimpulannya, kalau GERD berpunca dari perut, kita akan merasa atau kita akan mengalami pedih hulu hati, pedih perut, heartburn dan sebagainya. Kalau anda mengalami simptom seperti yang saya kongsikan, seperti di atas, seperti kerap sendawa, sesak nafas, berdebar-debar, perut rasa sebu atau senak, perut penuh dengan angin, jumpa doktor atau buat temu janji untuk buat endoskopi untuk memastikan kita ni sebenarnya benar-benar kena GERD ataupun di sebaliknya. Angin biasa kerana sakit jantung memiliki simptom yang serupa, yang sama. Sebab itu doktor akan lakukan ECG atau scan. So jangan risau. Kita nak memastikan sama ada kita GERD ataupun di penyakit sebaliknya. Satu lagi tips saya ialah waktu makan, maksudnya waktu malam, jangan makan terlalu banyak atau heavy sangat, macam tiada esok hari kita untuk makan. Faktor ni sebenarnya akan memburukkan lagi keadaan atau masalah GERD kita. Jadi elakkan makan malam yang banyak, yang heavy. Kalau boleh ringan lah. Kalau boleh janganlah makan malam. Okey. GERD sebenarnya boleh sembuh, seperti saya dah sembuh. Satu caranya adalah perubahan gaya hidup dan pemakanan kita sebenarnya. Perubahan diet dan amalan gaya hidup sihat adalah langkah pertama untuk merawat simptom GERD ini. Jadi
kita jagalah pemakanan kita, cara penghidupan kita seharian kita ubah. Dan apa ni, ikutlah aku dah tonton video-video saya yang sebelumnya. Kalau ada yang belum maklum ataupun tak pernah lagi menonton video saya mengenai pengawalan, penyembuhan, pula-pula hidup, pula-pula pemakanan dan pantang larang dalam video saya yang sebelumnya. Semoga ianya bermanfaat. InsyaAllah. Semoga sembuh semua. Terima kasih.